Betul. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan kedua daripada dua fardu mandi untuk mengangkat hadas besar ni, meratakan, yakni menyampaikan mengalir air atas zahir sekalian badannya, badan mughtasil tu. Jadi orang yang nak mandi wajib, dia angkat sama ada daripada hadas janabah ataupun hadas haid ataupun nifas ataupun wiladah ataupun keluar mani, maka wajiblah, ini rukun mandi dia ni, iaitu kena meratakan mengalir air ni, kena sampai ke sekalian anggota yang zahir. Jadi anggota zahir ni anggota luaran. Jadi sukatan had bagi zahir dalam bab mandi ni dia tak sama dengan had zahir bagi bab puasa. Sebab dalam bab puasa ada iktibar dia lain. Contoh bab hidung kita, kalau dekat sini dia masih lagi masuk anggota zahir, tapi lubang hidung dah di belah dalam ni dia kira batin lah. Mana di sini tak wajib kita basuh dah, cuma sunat kita lajak sikit bagi menyempurna basuhan yang wajib. Adapun dalam bab puasa, haram kita masuk sesuatu sampai kepada had batin. Nisbah bagi hidung ni fuqaha sebut iaitu sampai kepada had khasyum sini ni. Ke sini. Kerana kalau korek tak hidung ni tak ada masalah apa. Telinga pun, had mana kalau kita tarik telinga ni nampak lubang sampai situ masih dikira had zahir. Lepas balik sana baru dikira had batin. Tapi mandi wajib tak wajib basuh dalam ni. Dekat ni ya. Ini tang lubang tu tak masuk lubang tu tak wajib basuh dah, dia bagi had batin. Hak wajib kita sampaikan ayat ke serata tubuh badan ni, iaitu had yang zahir, had yang nyata ataupun had luaran begini. Lepas tu yang jadi masalah pada kubul dan dubur lah. Kubul dan dubur ni tang mana dikira had sebagai had yang zahir. Bermula barang yang zahir, yakni anggota yang zahir ataupun tempat yang zahir pada dubur seorang dan pada faraj perempuan ketika duduk qada hajat itu dinamakan zahir badannya juga. Jadi orang perempuan ni waktu dia terbuka tempat cantum kan, waktu dia buka, waktu dia duduk terbuka, dia terbuka tu dikira sebagai zahir. Macam tu halaqah dubur kita apa. Sebab tu nak mandi wajib atau nak mandi sunat sekalipun, kita nak mandi sunat Jumaat, sunat apa jenis sunat sekalipun lah kan, dia kena duduk bagi terbuka dia punya halaqah dubur tadi ni, itu termasuk hak zahir. Tempat pertemuan dua, dia panggil apa nama as-sahi ni, halaqah dubur ni, lubang jubuk ni, dia kena bagi kena ayat situ. Mana orang yang mandi wajib ataupun mandi sunat, dia tak duduk tinggung, mandi wajib dan mandi sunat dia tak sah. Ayat tak boleh sampai. Mana boleh sampai kita duduk dia cantum, bila cantum ayat tak masuk kan. Tu bab mandi wajib dengan mandi sunat sama cuma mandi sunat ni taklah jejah sangat kan, tak ada masalah lah sangat, cuma mandi tak kena dosa lah. Tapi kalau mandi wajib masalah bawa sembahyang kan, kita pegang Quran lagi, tu jadi banyak masalah, masuk duduk dalam masjid lagi, tu dia jadi lorak sikit tu. Demikian lagi sebagaimana dubur dan juga faraj perempuan tu, barang yang yakni tempat ataupun juzuk dalam kulub ni. Kulub ni inilah kemaluan laki-laki lah yang belum dikhitan, itu termasuk hak zahir juga. Maka wajib menyampaikan air pada sekalian itu, pada dubur seorang, faraj dan juga kulub kepala hasyafah tu, itu kena bagi sampai ayat, sebab dia termasuk anggota yang zahir. Sebab tu pada bab mandi wajib, orang yang tak masuk jawi, tak masuk khitan ni lah, maka digantikan dengan apa nama tayamum. Nak luceh tak boleh. Bab mayat ni haram kita menyakiti dan kita buat sesuatu perkara yang mengaibkan dia. Mayat tak boleh, walaupun dia dah meninggal mati pun
Kita nak loceh dia tak boleh. Sebab wajib menghormati mayat sebagaimana waktu hidup. Kalau benda tu haram kita buat ke orang hidup, mimba bil aula orang yang dah mati lagi tak boleh buat. Tambah duk belah perut, orang panggil apa, postmortem, tak boleh. Ada 4 mazhab tak boleh. Ada dalam kitab lama himpun Adilatut Tahrim fi a'dha'i adamiyin, dalil-dalil yang mengatakan haram pada menyatakan memindahkan organ. Itu dia bahas 4 mazhab. Tak boleh. Bedah mayat pun tak boleh. Postmortem dia panggil. Kita Islam tak boleh tu. Mengaibkan mayat. Tambah lepas belah bukan lepas belah gerak begitu ya. Orang dah mati kan. Tarik siapa dengan belah ikan. Jik perut begitu ya. Menyakiti jenazah. Menyakiti mayat tu haram hukumnya. Ustaz, kalau dia hidup diizinkan contoh ambil buah pinggang boleh? Ha? Kalau dia hidup mungkin dia nak derma buah pinggang Waktu hidup belum dia mati ya. Mana boleh? Derma organ tu hak siapa? Itu Adilatut Tahrim fi a'dha'i adamiyin. Derma organ ni hukum dah haram. Dia kata tak apa hak dia ke orang. Salah dia. Kita terikat dengan hukum hakam. Islam tak benar. Pindah organ. Dia kata dah organ kawan rosak, berubat. Dia kata hospital tak ada ubat. Dalam Islam ada lagi faedah ikhtiar. Kena usaha ikhtiar. Perubatan ni bukan terhad. Dalam bab tu dia tak mau terima rawatan Islam. Jadi gitu. Tengok dalam kitab Khazinatul Insan, dia cara kaifiat untuk mengubati segala penyakit insan, daripada ujung kepala sampai ujung kaki dia cerita. Sakit ni apa ubat, sakit ni apa ubat, sakit ni apa ubat. Jadi kita tak mau ambil pedoman panduan ulama, jadi gitu. Boleh kata undang-undang untuk kat depa. Habis. Ni tak payah, ni kita baca laju sikit. Bermula syarat sah wuduk dan mandi itu 12 perkara. Pertamanya Islam. Maka tiada sah wuduk dan mandi itu orang kafir, melainkan kafirah kitabiah. Orang perempuan yang kitabiah tadi lah. Ada dalam bab mandi ni, sebab mandi dengan wuduk dia termasuk ibadat. Jadi dalam mana-mana ibadat pun dia mesti ahliyatul lil ibadah. Ahliyatul lil ibadah ni syarat dia mesti Islam. Kalau orang yang bukan Islam nak buat ibadat tak boleh, sebab ibadat ni dia berhajat kepada niat. Sedangkan orang bukan Islam, dia bukan ahli bagi niat dan bukan ahli bagi ibadat. Tak boleh. Sebab tu orang bukan Islam tak boleh. Kecuali satu masalah dia ada bagi kafirah kitabiah. Kafirah kitabiah ni perempuan yang kitabiah. Dia ni tak masuk Islam, masih berpegang dengan ajaran Nabi Allah Isa yang belum diubah, dan dia agak berketurunan anak cucu Nabi Yaqub. Hak tu boleh kalau dia niat. Niat apa? Niat mandi supaya halal suami dia wati. Hak tu ya. Bukan dia niat dia mandi mengangkat hadas kerana Allah, tak boleh. Dia bukan ahli ibadat. Dia cuma mandi niat tadi ni supaya halal bagi suami dia, setubuhkan dia ya. Maka sah ia perempuan kafirah kitabiah mandi haid dan nifas supaya halal bagi suaminya yang Islam watikan dia. Kita boleh kahwin dengan perempuan kitabiah, tetapi orang yang kafir kitabi tak boleh kahwin dengan muslimah. Jangan faham terbalik pula. Orang lelaki-lelaki sahaja yang boleh kahwin dengan perempuan kitabiah. Sebab anak yang hasil tu akan dibangsakan kepada suami, automatik dia jadi suami. Sedangkan kalau menikah dengan orang laki-laki yang bukan Islam, dia tak sah nak bangsa. Tak sah. Tak sah nak bangsa kepada suami dia tu. Islam tak bagi, sebab dia diperintah, bukan dia memerintah. Kalau suami Islam
isteri bukan Islam, kafirah kitabiyah. Boleh sebab yang memerintah itu Islam, ketua dia, suami dia orang Islam. Tapi kalau perempuan yang Islam, muslimah, dia tak boleh kahwin dengan kafir kitabi sebab dia diperintah. Nah, Islam tak boleh diperintah oleh bukan Islam. Islam memerintah orang bukan Islam. Dia jadi rendah orang Islam tu. Sebab tu dalam bab lagu ni kita ikhnak boleh cerita kita tak boleh kerja di bawah majikan yang bukan Islam. Sampai peringkat gitu. Tambah kita pula bos besar bukan Islam. Perintah yang bukan-bukan. Sebab tu nak angkat pemerintah yang bukan Islam jadi ketua kita tak boleh. Perempuan pun tak boleh. Orang kafir pun tak boleh. Ini dalam bab kita bab ni banyak cerita bab pemerintahan. Kerana membeza daripada pekerjaan beradat dan ibadat. Pasal nak tujuan dia mandi tu membeza di antara adat dan ibadat sahaja. Dan jika enggan ia perempuan yang kita biah tadi ni daripada mandi, maka hendaklah yang ni wajiblah suaminya yang Islam memandikan akan dia. Bini lelaki dia kena mandi, tak boleh biar pergi gitu Sebab apa? Suami kena mandikan dia supaya halal watikan dia akan kafirah kitabiyah. Lepas tu siapa nak niat? Suami niat. Maka hendaklah suaminya niat sahaja aku mandi haid atau nifas bagi ini perempuan, dan seumpama suaminya itu said bagi amah. Ni macam said bagi amah. Kalau amah tak masuk Islam lah. Lama masuk Islam tak apa. Macam tu juga masalah bagi isteri yang gila. Isteri gila mai haid, kita kena pantang juga. Bila dia berhenti haid nak setubuh dia, kita kena mandi dia niat niat sebab menghalalkan bagi suami dia, watikan dia. Dia tak ada ibadat dah, nak dia gila. Kita suami kena mandi isteri yang gila tadi ni. Sama dengan masalah suami ni, Said ni penghulu, bagi amah ni bagi hamba sahaya. Sama juga. Said ni orang merdeka, dia nak dukul amah dia yang bukan Islam. Tapi kafirah kitabiyah boleh. Kafirah kitabiyah boleh. Amah dia tu. Tapi kalau amah dia masuk Islam, tak ada masalah apa lah. Amah dia masuk Islam, dia tak tertanggal kedudukan dia seorang hamba. Masuk Islam tak. Contohlah kita pergi perang. Bila perang, kita dapat hamba sahaya dalam tawanan perang ni 4 orang. Semua 4 orang tadi ni tidak bersuami. Dan kemudian mereka ni pula kafirah kitabiyah, boleh kita dukul. Kemudian bila mereka masuk Islam sekalipun, mereka tetap juga taraf dia sebagai taraf hamba. Dia tak naik walaupun dia masuk Islam. Dia nak jadi merdeka tak. Dia nak merdeka ni merdeka dengan cara dimerdekakan oleh suami, tak apa. Ataupun dia jadi nak merdeka ni dengan sebab dia mengandung anak Said. Sebab Said tuan dia dukul dia, tiba-tiba dia mengandung. Bila dia mengandung, dia melahirkan anak, maka kedudukan dia sebagai amah tadi ni naik darjat menjadi ummu walad. Ummu walad ni tuan dia tak boleh dah nak jual nak apa. Nak passing ke orang lain pun tak boleh dah. Dia hanya menunggu seandainya Said dia mati, maka automatik dia menjadi merdeka. Tu kedudukan ummu walad. Dia naik taraf lah. Daripada hamba sahaya, dia naik menjadi ummu walad. Dia semua bab-bab hamba ni semua tertakluk di bawah kuasa sultan, yang mana sultan lah yang menjadikan sekalian hamba. Bukan boleh kita pandai-pandai ditawan satu negara, satu tempat, yang mana satu negara tadi ni negara bukan Islam dalam peperangan, kemudian dihimpun keseluruhan hamba tawanan kita dan diangkat hamba oleh sultan, pemimpin tertinggi Islam, mengatakan dengan ini aku menjadikan sekalian kamu ini sebagai hamba. Apa jadi hamba? Bukan semata-mata bila perang saja kita tawan jadi hamba. Dah, dia kena angkat hamba.
Lepas tu pula dia kata, aku perdudukkan kamu dengan di dalam negeri ini dengan syarat kamu membayar jizyah. Itu kata kena bayar jizyah tu, cukai kepala tu. Seandainya kamu masuk Islam, maka habis perundangan ini terbatal. Makna bila mereka masuk Islam, selesai masalah. Tak payah bayar jizyah. Tapi hamba-hamba kat lah. Hamba tetap jadi hamba. Bila dia akad hamba oleh sultan, habis jadi hamba. Himpun semua dengan ini aku menjadikan sekalian kamu ini sebagai hamba. Habis semua jadi hamba. Bila jadi hamba ni, pemimpin beda. Kita pergi perang 1,000 orang. Hamba tawanan 10,000. Boleh seorang 10 ekor. Beda. Bagi kat dia anak darah semua tak boleh lah. Untung kat dia. Tengok, hak mana ada suami dah tak boleh paksa cerai. Suami dia tetap suami. Hamba dia khidmat walaupun dia tak masuk agama kita. Tiba-tiba sepasang suami isteri yang jadi hamba kita ni masuk Islam. Otomatik dia jadi Islam pun tetap dalam label hamba je. Jadi kita memerdekakan. Cuma kita nak jual, boleh jual hamba ni. Merdeka tu kena akad pula. Tak. Kalau nak merdeka ni, kita lapah, aku merdekakan kamu. Tuan nak yang terima tu lah. Tuan. Sultan ni lah. Tak dah. Cuma nak jadikan hamba kena kuasa sultan. Nak memerdekakan, tuan empunya milik. Dia panggil milkul yamin. Milik yamin. Dia yang ada kuasa untuk memerdekakan. Sama ada dia nak akad tadi ni menjadi hamba muba'an ke, hamba mukatab ke, hamba mudabbar. Kalau hamba mukatab, hamba yang ditebus pemerdekaan dengan bayaran. Dia kata dekat hamba dia, dah aku buat tawaran dekat kamu, seandainya kamu membayar kepada aku dalam 1 tahun ini, yang pertama kamu boleh bayar 2,000 dan tahun yang kedua 2,500, maka kamu akan merdeka. Dia pun buat aja. Dia buat aja. Tahun pertama dia bayar 2,000, tahun yang kedua dia bayar 2,500, automatik dia merdeka. Itu dia panggil hamba mukatab, hamba yang diakad kitabah. Mana kitabah ni? Hamba yang diakad bayaran, sekurang-kurang bayaran 2 nujum. Mana 2 kali bayar. Jangan bayar sekali. Tak apalah, hak setahun pertama aku tak ambil, himpun pergi tahun kedua jadi 4,500. Tak boleh. Dia kena bayar secara 2 kali, habis sikit. Ataupun 5 kali kan ikutlah, tapi paling sikit 2 nujum istilah dia panggil. Itu dia panggil hamba mukatab. Hamba muba'ad, saya cerita tadi ni kan. Satu lagi dia panggil hamba mudabbar, hamba yang diakad tadbir. Tuan dia kata kat dia, andainya aku meninggal, maka kamu menjadi merdeka. Itu hamba mudabbar. Itu hamba. Dia kalau kafir, dia 2-3 jenis tu lah. Kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir harbi. 4 jenis tu je dalam bab perbuatan jenayat tu. Hamba yang janjikan bebas tadi, kita tak ambil duit mana? Sedangkan hamba tu milik tuan dia, dan boleh lah. tuan dia Tu hamba mukatab. Hamba mukatab sah milik. Hamba mukatab sah milik tak? Zakat pun bagi kat dia. Tu yang disuruh bagi zakat tu. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wa fi riqa'. Riqa' tu apa dah? Hamba mana? Hamba mukatab. Hamba lain tak sah milik. Bukan milik tu. Tuhan kata suruh bagi zakat kat dia. Mana sah milik? Hamba tabiah ni. Yang dia ada banyak jizyah tu. Kan? Dia di mana pula tu? Hamba mukatab. Hamba tabiah. Dia nak banyak jizyah. Dia kata dia tak masuk Islam, dia kena banyak jizyah kan? Dia kalau dia bagi pilihan macam ni, sama ada dipilih menjadi hamba ataupun masih lagi tidak menjadi hamba, tapi kamu menjadi kafir zimmi. Kalau dia jadi kafir, dia kalau dia jadi hamba, ambil dia mana? Dia tak ada milik. Tak ada hamba lah, dia tak mau jadi hamba. Sebab Islam ni dia bagi tawaran, sama ada masuk Islam ataupun kekal dalam keadaan kafir tapi menjadi kafir zimmi,
ataupun kamu menjadi hamba tawanan, menjadi hamba. Islam dia bagi tawaran. Hamba langkah pihak juga. Langkah pihak juga. Langkah pihak juga. Nanti tak payah bayar tu. Tak payah jadi hamba sampai bila. Habis tu tertakluk atas Tuhan dia. Sama ada Tuhan dia nak buat hamba mudabbar ke, nak buat hamba mu'ad ke, nak buat hamba mukatak ke, tu atas Tuhan dia lah. Kuasa sultan hanya untuk menjadikan hamba sahaja. Islam dia akan bagi 3 pilihan tu. Wa imma beriman, wa imma dijadikan hamba, wa imma dijadikan sebagai kafir zimmi. Dan berzimmi ni mana kena bayar jizyah, cukai kepala, paling sikit 1 dinar, ataupun ada qaul mengatakan serubuk dinar. Setiap tahun kena bayar cukai kepala, paling sikit serubuk dinar ataupun sedinar, yang dikenakan ke atas kaum lelaki-lelaki yang baligh sahaja. Dia dalam bab jenayat lah. Matlain badrin dah. Sampai lagi. Sampai dah kena ingat. Tu Ustaz Penny kata dalam matlain badrin dah. Hamba membak rasa macam ni. Jenayat tau lah. Saya dapat jenayat. Nanti boleh tukar duit. Dia tukar duit. Dapat zakat. Tu bab hamba ni dia panjang cerita bab hamba ni. Payah juga. Dia banyak bahagian ni. Ngembang hak lagu tadi. Nak tabak tadi ni. Hamba kongsi ni. Masalah Syekh ni penghulu lah, kita tak tahu panggil penghulu. Bagi amah dia hamba sahaya dia. Lagu tu lah. Hamba sahaya ni banyak mana tak apa. Dalam Islam ijma' boleh kahwin satu-satu masa 4 orang. Tapi hamba sahaya banyak mana tak apa. Imam Sufyan Sauri kata Sayyidina Ali memiliki hamba sahaya 17 orang. Dan walahu baginya 9 azwaj. Sayyidina Ali ni isteri 9. Meninggal Fatimah dia kahwin lagi 8 orang. Bukan kahwin 8 terus lah, kahwin 4 lah. Jadi 9 orang. Kemudian dia ada hamba sahaya seramai 17 orang. Kan ada banyak perang. Anak Sayyidina Ali 36 orang. 18 lelaki, 18 perempuan. Sayyidina Ali. Gaza Husainnya. Yang Fatimah pun 4 orang. Kita dah dengar Gaza Husain dah. Ada 4, 2 lelaki, 2 perempuan. Seorang nama Zainab, seorang nama Ummul Kulsum, seorang nama Hasan, seorang nama Husain. 4 orang tu. Jemput hal lain lagi. Khadijah Kubra lah, Ja'far lah, Abdullah lah. Lebih kurang 36 orang. 36 orang anak dia. Hamba sahaya Islam dia bebas. Takat mana larat milik lah mana pun. 1000 orang pun boleh. Dia hukum dia macam misteri lah. Antara kita dengan dia. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dia peliharakan kemaluan kecuali isteri dan juga hamba-hamba yang dia milik. Fa innahum ghairu malumin. Sungguhnya mereka itu isteri dan hamba saya itu tidak dicela. Hamba saya ada banyak nama tak apa. Sayyidina Abu Bakar bini 5. Hamba saya apa ramai kak. Zaman perang dulu boleh lah jadikan hamba. Dah tak boleh dah, kena di bawah kuasa sultan. Sultan lah rasmi masjid boleh. Pada kuasa. Lepas tu rasmi musabaqah tilawah Quran. Tu lah peranan sultan hari ni. Lepas tu perkenan pembubaran parlimen boleh tak? Dan pada tu tak ada. Kuasa sultan ditarik. Memang sultan ni dia kuasa dia besar. Dia panggil wilayah ammah. Mana-mana
negara, ahli negara yang tidak ada wali ataupun baru masuk Islam, tak ada wali, semua naik sultan. Mana harta-harta anak yatim semua diperintah bawah sultan. Harta-harta bagi anak yang tidak ada bapa, sultan. Banyak sultan ni, banyak kuasa dia besar. Dia panggil wilayah ammah. Itu kena dalam bab jenayat tu. Jenayat ada ceritanya. Dia bab sanggup dengan bab jenayat ni, bab pemerintahan. Habis itu. Itu syarat yang pertama, mestilah orang yang nak niat mandi ataupun wuduk tadi ni di kalangan orang Islam. Dan syaratnya yang keduanya, bagi sah wuduk dan mandi itu mumayyiz. Mumayyiz ni ada sifat tamyiz. Sifat tamyiz ni sifat yang boleh membezakan di antara mana buruk dan yang mana baik. Dan dia banyak takrif ataupun banyak ulama sebut berkenaan dengan mumayyiz ni. Sebahagian ulama kata kanak-kanak yang sudah tahu membeza di antara yang mana kanan yang mana kiri. Dan sebahagian ulama mengatakan mumayyiz ni iaitu kanak-kanak yang dah boleh berfikir dan dia tahu hak mana baik, hak mana buruk. Dan sebahagian ulama kata makna mumayyiz ni kanak-kanak yang boleh dah, kalau dia nak pesoh diri dah, kita bagi dia makan pun kita tak bimbang, takut lekat makan tulang lah. Kemudian kalau dia basuh kencing berak pun kita tak ada lah nak berasa takut dia basuh tak cuci. Kita harap lah dia pergi basuh sendiri tu. Itu mumayyiz lah. Kemuncak mumayyiz ni 7 tahun. Kalau sampai 7 tahun budak-budak tu tak pandai lagi, mana budak tu ada masalah. Lalunya budak-budak ni 4-5 tahun cerdik lah. Kita suruh makan nasi pun tak tengok, tak apa dah, dia tak lekat lah. Kalau budak kecil-kecil ni dia kan kira apa? Dia kira ambil buh mulutnya, bapak-bapak kena tulang. Suruh pergi basuh kencing, ceramuk air kencing tu, yang taik duduk dah di paha tak basuh pun. Itu tak mumayyiz lagi. Itu baru syarat, baru boleh dia niat sendiri ahli ibadat. Sebab budak-budak dia bukan ahli ibadat. Maka tiada sah kanak-kanak yang belum mumayyiz. Sampai 7 tahun lah maksimum dah. Lalunya 5 tahun tu cerdik lah, 4 tahun 5 tahun tu cerdik lah. Kalau dekat 2 tahun tu cakap yang pandai kencing orang basuh, mulut tok-tek cakap tak sangat banyak. Tengok pampers pecah lah, cakap pandai saja. Dia tak cerdik lagi. Itu dia tak boleh mengurus diri lagi. Tak panggil mumayyiz tu. Budak-budak lagu tu kalau kita semayang dia tak payah duk niat jadi imam. Kalau mumayyiz tak apa kita niat imam. Kalau masalah Musa, masalah api yang diberi tepuk, Nabi Musa ni dia cerdik awal. Nabi Musa khususiah Nabi-Nabi ni, dia beranak-beranak pun cerdik lah. Nabi Musa ni masa dia duduk dalam cerita dalam riwayat, satu hari mak dia nak keluar. Bila mak dia nak keluar pergi buat urusan ni, masa tu dia buat operasi. Buat Fir'aun ni lah, geng-geng tentera dia operasi. Sampai tak habis-habis lagi operasi tu. Operasi cari budak lelaki-lelaki nak bunuh. Jadi mak dia ni tak tahu buat guna buh dalam peti. Tak peti tu letak dalam peti tu, dengar tentera mai duk rosak ni, kok dia tak tahu buat guna, tok lah api kan. Apa masuk ronda cek habis rumah apa semua, kata tak ada, tah dalam kotak tu ah. Kata tak ada ah, takkan tu kotak ada budak kot. Kelak pergi gitu. Mak dia balik tengok, Allah, anak aku mati lah. Nabi Musa kata tak ada jadi apa mak oi. Nabi Musa ni pun budak-budak yang boleh bercakap. Tak sampai 2 tahun boleh bercakap dah. Nabi-Nabi istimewa sikit. Betul Nabi Musa waktu dia kecil lagi, lepas pada tubuh dalam tabut tu, tubuh dalam kotak, mak dia kata hang ni tak boleh, aku ni jadi bahaya. Dah bagi tempah satu kotak buat pada kayu, buh gam bagi elok-elok sikit kan. Lepas tu dia peranyut dalam sungai Nil tu. Tengah peranyut tu Aisyah duk mandi, tengok duk molik panggil pengawal dia, siapa pergi berenang tengok datang apa tu duk molik.
Apa pun pergi ambil. Kebetulan Fir'aun tu ada. Heret mai. Tak di tepi. Asyah buka dulu. Kalau Fir'aun buka dulu, Jahannam. Asyah buka dulu. Buka tengok muka Nabi Musa, jatuh dalam hati Asyah tu. Fir'aun mai tengok, budak sentak pedang terus. Asyah kata, nanti sat kira nak tetak. Dah lah menikah, tak boleh nak. Itu cerita dalam tafsir tu. Asyah tengok tu. Tengok budak ni, dia besar sikit, dia bukan kecil ke. Itulah dalam 2-3 tahun gitu kot, Nabi Musa dia kuat daripada kecil, dia boleh jalan awal pada orang. Walaupun dia masih usia 3-4 tahun, reang dia macam orang tua. Satu hari Fir'aun duk tengok, ni duk acan cak. Nabi Musa pipi ketapang buang jatuh menyungkuk. Fir'aun dia pendek, Fir'aun ni 4 jengkai ya. Dalam tafsir Surah Jalalain contoh, dia sukatan dengan umat zaman tu, dia 4 jengkai. 2 jengkai, 3 jengkai, 4 jengkai, parah pinggang orang tapi kahak. Dia sepak, Nabi Musa sepak terlentang dari kerusi. Duk cak ketapang, dia sepak. Darah mulut, sentak pedang nak tetak tu. Aisyah celapak. Budak-budak yang buat yang sampai nak bunuh. Hang kata budak-budak, aku terlentang dah sepak. Tak tahu kan. Tak ada hari ni jadi apa pun kot mana aku nak tetak budak ni. Aisyah kata, mana boleh lagu tu, bukan dia cerdik. Tak cerdik apa ni, sepak ni dah bengang ni. Aisyah kata, uji tengok. Tu yang buat main buah kurma dengan api. Nabi Musa cerdik, Nabi Musa pegang dah buah kurma, Jibril tolak ambil api. Boh lah mulut riau, lidah bergulung. Baik Nabi Musa sampai besar cakap telur. Doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rangkai kalah simpulan lidah dia jadi bergulung, cakap jadi gitu. Nabi Musa dia cerdik lah macam tu. Dia cerdik dia tu. Kalian tu Fir'aun tolak, Jibril tolak. Tidakkah kalau dia pegang api, dia pegang buah tu, Fir'aun tetak terus, tak ada Nabi Musa. Allah bagi bala dulu, baru Allah angkat jadi Rasul. Ni tak ada ujian apa, tak nak lompat duduk atas. Nak boleh. Habis tu. Tu Mumayyiz tu. Mumayyiz ni cerdik lah. Orang Melayu panggil cerdik. Maka tiada sah kanak-kanak yang belum mumayyiz dan orang gila mengambil wuduk dan mandi dengan sendirinya. Kalau budak-budak kecil, kita kena tolong ambil kat dia. Mana bawa pergi tawaf buat haji umrah kan? Kita buat beda kita tak apalah. Tu beda dia tu. Kita nak dukung, kita bawa anak kita masih kecil lagi tu. Tak cerdik, kalau cerdik dah masuk pasti, masuk tadika dah 6 tahun, suruh dia ambil sembahyang lah. Ambil kita nak pergi tawaf je. Oi, ambil semua, kita bawa tawaf itu tak apalah, dia boleh niat sendiri pasal dia dah mumayyiz. Tapi kanak-kanak yang masih kecil ni, dia bukan ahliyatul lil ibadah. Dia tak boleh nak ambil wuduk, tak boleh. Melainkan hendaklah walinya mengambil wuduk baginya, serta wali niat mengambil wuduk baginya. Dia jangan angkat adas buka bagi kanak-kanak ni kan. Pasal apa? Yang wali dia tu ambil wuduk tu kerana hendak bawa tawaf haji atau umrah. Macam nak buat tawaf tu, dalam kita buat haji umrah ni, satu rukun ni saja yang syarat kita taharah, hal lain tak syarat sah. Sa'i tak ada ayat sembahyang tak apa. Pergi melontak tak ada ayat sembahyang tak apa. Tentang tawaf tu saja nak kena ada wuduk. Tu suci daripada hadas besar. Dan orang gila, maka hendaklah halilnya, maksud halil ni suami lah, mandiakan dia serta niatnya sahaja aku mandi haid atau nifas perempuan ini supaya halal watinya. Dia kena niat gitulah. Dengan niat saja aku angkat adas daripada dia, ada saja aku mandi haid dia untuk supaya halal diwatikan dia. Niat gitu. Saya dia akan kena sembahyang apa kan? Sembahyang apa? Dia gila.
Gila-gila pun suami dia jima' juga. Pasal itu dia antara suami isteri. Bila jima' tak ada masalah apa. Ketiganya tahu akan kaifiat wuduk dan mandi. Ni dia kena tahulah cara nak mandi dan juga cara wuduk. Mana rukun-rukun syarat sah batal ni kena tahu juga. Kalau tak tahu langsung tak sah kan. Pakai duk tiru orang ambil sembahyang ni tak jadi. Dalam bab ibadat mana pun al-ilmu bi kaifiyatiha tu antara syarat sah. Kita tak buat ibadat apa pun, umrah haji sekalipun, kalau kita tak tahu umrah haji ni pi buat lagu mana buat jahanam duit ni tu dah. Ngaji samalah sikit-sikit bagi bab umrah ni. Ni sama orang pi umrah, dia pun nak pi umrah dan ngaji bab umrah pun tak sah ibadat tu. Tang niat tu tak terpakai dah pasal kita tak tahu. Ibadat kita nak buat harap duk tiru orang dia nak buat apa lepas ni sampai dia tak tahu nak buat apa. Tak sah ibadat dia tu. Ni dia nak cerita ba'yak mutlak apa ke depan ni. Sampai ni cerita bab taharah ba'yak mutlak pula. Kemudian kata dan keempatnya dengan air yang mutlak. Ni syarat sah kita ambil sembahyang. Nanti dia sambung mulai esok ni. Kena guna air mutlak. Habis yang tu lah. Daripada air mutlak tak boleh. Ni ada apa lagi, ada 8 lagi syarat sah. Baca laju-laju sikit lah. Atau ni tak payah kan. Belakang ni bercerita ni bab ayat mutlak. InsyaAllah malah esok.